بين بعض أهوانه أو أهوان ما يتعلق به. فالأول نحو جاء التلاميذ المجتهد. وفائدة النعت التفارقة بين المشتركين في الاسم. ثم إن كان الموصوف معرفة ففائدة نعت توضيح، وإن كان نكرة ففائدته التخصيص. الأصل في النعت أن يكون اسما مشتقا. واحد، كاسم الفاعل جاء التلميذ المجتهد. الثاني واسم المفعول، المثال أكرم خالدا المحبوب. الثالث والصفة المشبهة، المثال هذا رجل حسن خلقه. الرابع واسم تفضيل، كالمثال سعيد تلميذ أعقل من غيره. أنواع النعت terbagi kepada dua jenis. Awalan النعت حقيقي. ما معنى نعت حقيقي؟ نعت حقيقي وهذا هو شرح جوهر شيء ما, iaitu yang menerangkan sifat hakikat sesuatu. مثل هذا طالب كريم. هذا inilah طالب bermaksud pelajar, karimun yang mulia. هذا adalah mubtada, طالب man'ut, dan karimun adalah na'at. Talibun karimun iaitu khabar. Bagaimana membezakan na'at hakiki dengan na'at sababi? Na'at hakiki laisa domir, tiada domir, manakala na'at sababi ada domir. Kenapa hadza talibun karimun menjadi na'at hakiki? Sebab kita nak cakap pelajar yang mulia. Siapa yang mulia? Pelajar itu, talibun. Jadi hakikatnya pelajar itu yang mulia. Sifat pelajar itu mulia, karimun. Ba'da dhalik na'at sababi. Ma makna na'at sababi? Apa yang dimaksudkan dengan na'at sababi? Na'at sababi huwa tabi'ah al-syai'ah al-muta'alaqah bi syai'ah. Maksudnya, na'at sababi merupakan sifat kepada perkara yang berkaitan dengan sesuatu. Mislu, hadza talibun karimun abuhu. Maksudnya, inilah pelajar yang mulia, ayahnya. Di sini ada domir mutasil, iaitu ha, abuhu. Persoalannya, siapa yang mulia dalam ayat na'at sababi ini? Yang mulia bukanlah pelajar itu, tetapi ayahnya, abuhu. Oleh sebab pelajar itu merupakan anak kepada ayahnya, pelajar itu juga dikategorikan mulia asbab ayahnya. Mufrad adalah na'at yang bukan berupa jumlah ataupun syibhu jumlah. Jadi meskipun na'at berupa isim tasniah atau jamak dikategorikan sebagai na'at mufrad. Contoh na'at mufrad dari isim mufrad ja'a ar-rijalu al-akilu. Artinya seorang lelaki yang berakal telah datang. Contoh na'at mufrad dari isim tasniah ja'a ar-rijalani al-akilani. Artinya dua lelaki yang berakal telah datang. Contoh na'at mufrad dari jamak taksir
Ja'a ar-rijalu al-ukila'u, artinya beberapa lelaki yang berakal telah datang. Na'at jumlah. Na'at jumlah adalah na'at yang berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jumlah adalah susunan musnad dan musnad ilaih. Ja'a rajulun yahmilu kitaban, artinya lelaki yang membawa kitab itu telah datang. Ini merupakan contoh jumlah fi'liyah yang menjadi na'at. Ja'a rajulun abuhu karimun, artinya lelaki yang ayahnya terhormat itu telah datang. Na'at di sini berbentuk jumlah ismiyah. Na'at yang berbentuk syibh jumlah pula boleh berupa zaraf atau jar majrur. Contohnya, syahadtu tilmizan amaman al-jami'ah. Aku melihat seorang mahasiswa di depan kampus. Contoh yang kedua, al-ilmu nurun fawqa nur. Seterusnya, na'at maqtu'. Na'at maqtu' adalah na'at yang tidak mengikut man'utnya. Maksudnya, jika man'utnya dalam keadaan rafa', maka na'atnya tidak mengikuti man'utnya, yang mana ia tidak dalam keadaan rafa', tetapi ia di'arab dengan yang selain rafa'. Sebagai contoh, ja'a Zaidun al-mujtahida. Zaidun adalah man'ut. Ia dalam keadaan rafa' sebagai fa'il kepada ja'a. Kemudian, na'atnya ber'arab nasab, yang mana ia tidak sama dengan man'utnya, yang menyebabkan terputus dan dikatakan maqtu' sebab tidak ikut i'rab man'utnya. Contoh lain, ra'aitu Khalidan al-mujtahida. Khalidan adalah man'ut yang berkeadaan nasab sebagai maf'ul bih bagi ra'aitu. Na'atnya ber'arab rafa' yang mana ia berbeza dengan man'utnya, maka mujtahida dijadikan sebagai na'at yang terputus sebab tidak mengikut man'utnya. Selain itu, keadaan na'at yang wajib untuk maqtu' adalah apabila ia bertujuan untuk memuji atau mencela. Contohnya, saya sulah naran zata lahabin wa mar'atuhu hammalatal hatab. Lafaz hammalatal hatab sebagai na'at dan man'utnya adalah wa mar'atuhu, yang merupakan ataf daripada dhamir yang tersimpan pada lafaz saya sulah. Man'utnya dalam keadaan rafa', manakala na'atnya dalam keadaan nasab. Maka hammalatal hatab dijadikan sebagai sifat imra'ah yang dimaksudkan dengan mencela. Akhir sekali, na'at yang boleh maqtu' dan itbaq. Keadaannya adalah apabila na'atnya lebih daripada satu dan man'utnya adalah sesuatu yang sudah diketahui secara umum. Contoh, ja'a Khalidun al-ghaniyyu al-mujtahidu al-jamilu. Dalam ayat ini terdapat na'at yang lebih daripada satu, iaitu al-ghaniyyu, al-mujtahidu dan al-jamilu, serta man'ut yang telah diketahui tentang sifat-sifatnya. Maka dalam hal ini, semua na'at di sini boleh maqtu' dan itbaq secara keseluruhan atau sebahagian. Contoh, ja'a Khalidun al-ghaniyyu al-mujtahidu al-jamila, atau ja'a Khalidun al-ghaniyya al-mujtahida al-jamila.